Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang membilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. InsyaAllah malam ini kita akan mendengar kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Nahnu al-ana fi sanati thaniyati lil-hijrah. Kita sekarang berada pada tahun 2 Hijriah. Wa madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yamuju ba'daha yawma idzin fi ba'd isti'dadan li Badr. Dan keadaan bandar Al-Madinatul Munawwarah pada tahun 2 Hijriah agak kelakabut dengan sebab persiapan para sahabat untuk berperang di medan Badar. Wan Nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam yulqi an-nazarat al-akhirah ala awwal jaysh yataharraku tahta qiyadatihi lil jihad fi sabilillah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mula melihat keadaan kelekapan para sahabat tentera-tentera, sebab ini merupakan tentera yang pertama di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ni sebelum pada perang Badar, Nabi tak pernah berperang. Inilah first time Nabi mengetuai para sahabat untuk berperang di Al-Badar. Wa hunaka aqbala ala sufuf gulamun Sabirun lam yutimma thalithata ashrata min umrihi. Dalam keadaan ketika orang ramai berebut-rebut lah, kita kata nak pergi berjihad ni, ada datang seorang budak kecil yang umurnya belum pun sampai mencecah 13 tahun. Dia pun masuk dalam saf para mujahidin nak pergi perang juga. Wa fi yadihi sayfun yusawihi fi tul aw yazidu anhu qalilan. Bersama-sama dengan budak ni ada sebilah pedang, yang mana pedang tu sama tinggi dengan dia, ataupun pedang tu lebih tinggi sedikit daripada budak ni. Wadana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ju'iltu fidaka ya Rasulullah izan li an akuna ma'aka ujahid a'da Allah tahta rayatik. Budak kecil ni pergi ke Nabi, bawa pedang, dia seret pedang tu atas tanah. Dia kata ke Nabi SAW, ya Rasulullah, aku menjadikan diri aku untuk engkau ya Rasulullah. Izinkan aku bersama-sama dengan engkau dan untuk aku berjihad di bawah panji yang diketuai oleh engkau ya Rasulullah. Ini permohonan budak kecil ni nak berjihad. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة سرور وإعجاب. Nabi bila tengok budak kecil ni minta nak pergi perang, Nabi ada dua persepsi, kan? Sururin wa ijabin. Nabi seronok dan Nabi rasa takjub. Hebat budak ni, kan? Wa rabbat ala katifihi birifqin wa rabbat ala katifi birifqin yaudin وطيب خاطره وصرفه لصغر سنه. Nabi tepuk budak ni, "Mes ni. Nama siapa?" Dia tanya, kan, umur berapa tahun? Lepas tu Nabi kata, tak sampai 13 lagi. Tak boleh, umur tak cukup. وصرفه لصغر سنه. Dan Nabi kata tak boleh dan tak boleh pergi perang sebab awak masih budak lagi, umur tak cukup. Adal gulamu saghir yujarjiru sayfahu ala al-ardi aswana hazinan. Budak ni bila Nabi kata macam tu, fras lah, Nabi tak pergi perang. Dia pun bawa pedang dia dalam keadaan lemah longlai gitu, sedih. Li'annahu hurima min syarafi suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi awwal ghazwatin yaghzuha. Kerana budak ini tidak dibenarkan untuk menyertai pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang pertama yang dipimpin oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih dia. Wa'adat min waraihi ummuhu An-Nawwar bintu Malik wa hiya la taqilu anhu asan wa huznan. Dia balik cari mak dia. Bila jumpa mak dia pun tengok dia macam tak lepas ke? Mak dia kata tak dapat nak tolong. Umur tak cukup. My card pun tak ada lagi. My kid ada lah, my card tak ada lagi. Mak dia bila tahu anak dia tak dibenarkan pergi perang oleh Rasulullah SAW, mak dia pun sedih. Nak kata macam mana nak ya, tak ada rezeki. Tengok mak zaman dulu, anak tu kecil nak berjuang, nak berjihad, bila tak dapat, dua-dua sedih. Anak sedih, mak pun sedih juga. Kita hari ni kalau adalah anak-anak kita nak pergi jihad, kita kata apa? Siapa ngajar kau ni? Kau ni teroris pengganas, ya kan? Kita jadi macam tu. Padahal jihad ni benda mulia, yang amat-amat mulia. Tapi nak kata macam mana? Ya, bila sistem negara tu dah rosak, bila umat Islam ni berjuang berjihad, nak mempertahankan akidah, nak mempertahankan nyawa semuslim, seagama, seakidah, orang macam tu dianggap sebagai pengganas, teroris dan sebagainya. Faqad kanat tatamanna an taktahila 'ainaha bi ru'yati ulamiha wa huwa yamdi ma'a rijali mujahidan tahta rayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang ibu ni berharap sangat, berangan sangat, ya Allah, izinkanlah anak aku ni berjihad dengan Nabi, dengan para sahabat yang lain. Nak sangat tengok satu kebanggaan seorang ibu melihat anaknya yang kecil ini berjuang berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ta'mul fi ayahtalla al-makanata allati kana min al-muntazir an yahza biha abuhu lada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam law annahu dhalla ala qaid al-hayat. Yang ibu ni kata apa? Sepatutnya kau dapat pergi nak ganti abah kau. Abah dah tak ada, abah dah meninggal lah. Budak ni abah ni dah meninggal. Jadi isteri ni nak supaya tempat suami itu diganti oleh anak dia. Tapi masalah anak tu tak cukup umur, tak sampai 13 tahun. Pedang pun lagi tinggi pada dia. Nak korang macam mana kan? Nak hayun kan, terhayun kena kaki sahabat Nabi. Aduh, kenapa kau belasah kaki aku ni kan? Dia kan, contohlah kan. Ialah budak kecil. Lakinnal ulama al-ansari, tetapi budak kecil daripada golongan Al-Ansar ini, hina wajada annahu qad akhfaqa fi an yahdha bi taqarrubi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-majal bi sighari sinnihi. Tapi budak ni bila dia tak dapat peluang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab umur yang masih kecil, tafattaqat fitnatuhu an majalin akhara la alaqata lahu bis-sin liyuqarribahu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa dhalika al-majal huwa majalul ilmi wal hifz. Jadi budak ni balik, dia pun fikir macam mana cara aku ni nak rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi perang tak lulus, budak lagi, maikat tak ada lagi, macam mana? Fikir-fikir, ada satu peluang. Yang mana peluang ni tak perlukan kepada umur yang cukup kan? Budak-budak pun boleh rapat dengan Nabi. Apa benda tu? Ala wa huwa majalul ilmi wal hifzi, iaitulah cara dia kena banyak mengaji atau menghafal Al-Quran, memperbanyakkan belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti boleh rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-ghulam al-fikrata li ummihi, maka budak kecil ni pun cerita dekat mak dia, mak, rasa-rasanya kalau nak tunggu peluang kita berperang memang tak dapat, pasal kita kecil lagi, tapi masih ada lagi satu peluang. Mak dia kata apa? Apa dia nak? Saya kena menghafal Quran supaya saya boleh rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak dia pun seronok, kau pandai nak, bagus kau ngapal Quran. Ada harapan rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berusahanya budak ni nak rapat ke Nabi, kena ngapal Quran dulu. Kita nak suruh anak ngapal Quran, tak payah. Bapak pun tak ngapal, tak ngapal anak.
Kadang kita terbalik, anak hafiz, bapa hapus. Hadatsatin Nawar rijalan min qaumihim bi ruhbatil gulam. Lalu mak dia pun cari dekat Madinah, orang semua pergi perang, yang 313 pergi perang. Yang ada sakit baki dekat dalam Madinah ni, di kalangan sahabat Nabi, mak dia pun cari siapa yang boleh mengajarkan Quran. Cari, jumpa. Famadaw bihi wa dzakarat lahu fikratahu. Jadi dia pun mula belajar menghafal beberapa surah sehinggalah Rasulullah SAW pulang daripada peperangan Badar. Bila Nabi dah pulang perang Badar, dia pun test dengan mak dia surah-surah yang dia hafal. Mak dia kata ni macam bagus ni, ada harapan rapat dengan Nabi. Lalu dia pun jumpa para sahabat, minta izin budak kecil ni nak jumpa Nabi. Famadaw bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya Nabi Allah, hadza ibnuna Zaid bin Thabit yahfazu 17 suratan min kitabillah wa yatluha sahihatan kama unzilat ala qalbi. Sahabat pun bawa budak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini anak kawan kita. Nama apa dia? Zaid bin Thabit. Nama dia Zaid bin Thabit. Tuan-tuan jangan tertukar dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu orang Makkah yang duduk dekat Mekah, anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Zaid bin Thabit, orang Madinah. Dia pun kata, ya Rasulullah, budak ni namanya Zaid bin Thabit. Yahfaz 17 suratan min kitabillah. Dia kata dia dah menghafal 17 surah daripada Al-Quran. Macam mana Quran tu turun, begitulah hafalannya. Tak lari. Mana bacaannya betul, makhrajnya betul. Saya dah cerita dekat tuan-tuan kan, pada bulan lepas ada seorang guru saya yang dah meninggal dunia, namanya Syekh Haitham Al-Ibnini, yang bacaan Qurannya seperti sahabat Nabi bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan dah dengar belum bacaan tu? Tak dengar? Sambung je lah lagu. Wa huwa fawqa dhalika hadikun yuridul kitabata wal qira'ah. Sahabat cerita lagi, ya Rasulullah, budak ni cerdik, ngapal Quran, nulis pun pandai, baca pun pandai. Wa huwa yuridu an yataqarraba bidzalika ilaika wa an yalzamaka fasma' minhu idza syi'it. Dan budak ni dia ada harapan yang amat tinggi untuk menjadi khadam kepada kau ya Rasulullah. Maka dengarlah bacaan budak ni ya Rasulullah. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-gulami Zaid bin Thabit ba'dhan mimma yahfaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, "Mai sini. Cuba baca." Pakcik nak dengar? Dia pun baca. Bila dia baca Quran yang dia hafal, fa iza huwa musyrikul ada'i mubinun nutqi. Bila Nabi dengar dia bacaannya amat cantik, sebutan makhrajnya betul, tepat. Dia kena panjang pendek tajwid, sebutan hurufnya betul. Jangan baca kau Jawa tak selesai tuan-tuan. Tapi bukanlah kita nak kata Jawa ni teruk sangat, kan? Jawa okey. Dulu kalau ke Endon dulu ada seorang qari nama dia Nanang Qasim. Bukan Nanang. Nanang tu Terengganu. Nama dia Nanang Qasim. Dia kalau baca memang dahsyat lah, ya. Tapi orang Arab pun tuan-tuan kadang-kadang berapu juga baca Quran ni. Baru ni anak Bodi Jordan pergi hantar bantuan kemanusiaan ke Syria. Jadi masa dekat airport tu kita tengok ada Arab jadi imam kan, ikutlah. Aku dengar dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Segoblok-goblok orang kaum baru tak baca Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Dia belasah baris depan Ar-Rahmanur Rahim. Begitu. Arab ni bukan dia percaya tuan-tuan. Sebab tu dia bukan kita nak menghina, tidak. Yang memuliakan manusia ni ialah Islam dan taqwa, ya. Kalau kau ambil Islam,
Kau belajar betul-betul, kau lebih mulia daripada mana-mana bangsa pun. Sebab itu di zaman Rasulullah SAW, Nabi pernah sebut kepada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, dia orang Parsi, orang Iran. Apa Nabi kata ke dia? "Lau kana al-iman bi-Thuraya latanawalahu rajulun min haula." Nabi kata kalau iman itu terletak di bintang Suraya. Bintang Suraya ni kat mana tuan-tuan? Aku pun tak tahu kat mana. Area-area Pluto tu lah, jiran Pluto, jiran Zuhal, Marir. Nabi kata kalau iman terletak jauh di sana, nescaya lelaki ini akan dapat iman tu. Sebab berusahanya Salman Al-Farisi untuk mendapatkan ilmu. Jadi orang Arab ni tuan-tuan, bukan semua yang kita ingat okey. Dia kadang mentara majlis sembahyang berlasar aja. Kadang-kadang dia orang ni berasa dia dah Arab, kan? Dia berasa dia dah Arab. Dia tak belajarlah Quran ni. Jadi dia baca Quran tu macam, kalau baca Quran tu macam baca surat khabar, tak mana panjang, tak mana pendek. Yang kita ni pula belajar, kan? Kadang-kadang daripada muda sampai ke tua, daripada muda sampai ke tua, daripada tua sampai ke muda, baik boleh contoh. Tak lepas-lepas, kan? Nak boleh menyebut siratal syirat, sirat syirat, sirat syirat. Sabar je lah kamu. Kalau macam ni, dia hanya boleh jadi imam kepada makmum yang sepelat dengan dia. Dan siratal ladzi, siratal ladzi, siratal ladzi, aji, siratal ladzi, siratal ladzi. Aduh, dah masuk 40 hari 40 malam dah. Siratal ladzi. Kalau macam ni, sembahyang dia sah untuk dirinya sendiri, tapi tak sah untuk menjadi imam. Ya, tak boleh jadi imam. Dia boleh jadi imam dengan syarat makmum dekat belakang pun sama dengan dia. Cuba cek siratal ladzi. Okey, boleh. Sama buat apa? Na an'amta alaihim. Ngam. Aduh, letih lah gitu kan. Kan? Kau tak dengar lagi Cina baca Qul huwallah. Kau mama mahan. Allah Usman. Lam nyuran. Gorau mama. Kayak aku pikul lah. Contohnya. Jadi dia boleh habis rank lah tu. Paling dahsyat lah tu. Yang macam tu, kalau bacaan macam tu sah untuk makmum yang sama sekongfu dengan dia, tuan-tuan. Ya, kita tak boleh jadi makmum. Kalau jadi makmum tak sah sembahyang nanti. Jadi usaha, ya. Tak semestinya orang Arab tu bagus. Kalau kita pegang Islam betul-betul, kita yang bagus. Contohnya tuan-tuan, kita jadi maklum kan, negeri mana? Brunei Darussalam. Allah, kan? Orang baru tahu ke tidak kita ni? Canggih juga tu bang. Ingat kata canggih. Kan? Tengok, siapa sangka senyap-senyap je Brunei buat kerja. Tahu-tahu dah diisytiharkan untuk melaksanakan hukum hudud di Brunei. Takbir! Allah! Kata apa? Kau nak bagi alasan apa? Apa lagi kau nak bagi alasan? Tu negara antara negara paling kaya di dunia, yang sultannya paling kaya di dunia, kan? Yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sultan macam tu wajib ditaati. Rakyat yang lawan dia dipanggil bughat. Bughat ni melampau. Sebab apa? Dia nak supaya dilaksanakan hukum undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Sultan Brunei? Dia kata apa? Tidak ada alasan untuk kita menangguhkan hukuman ini. Dia telah termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sejak 1400 tahun yang lampau. Kan? Tidak ada sesiapa yang memaksa, tetapi inilah hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kurang-kurang ada, walaupun sepatut dalam membuat, kan, tapi nak kabarnya baru sedar hari ini, okeylah. Saya difahamkan enactment tu telah dirancang daripada tahun 1996 lagi, sama dengan Kelantan. Lama buat kajian. Takdir Allah 2013 masuk awal Muharram ni, dia pun berusaha untuk melaksanakan semua undang-undang Islam di Brunei Darussalam sesuai dengan gelarannya Darussalam, ya. Dan kita harap-harap tuan-tuan, bila Malaysia ni dengar Brunei buat hukum hudud, kerajaan Malaysia hantar wakil, hantar daripada JAKIM ke Jabatan Mufti, hantar ke Brunei, ambil pengalaman dia orang,
Macam mana diorang buat, ambil benda tu. Jangan kita buat gong kita pula. Dia buat sombong kita, tak selesai. Nanti adalah orang buat alasan, alah ustaz, Brunei bolehlah, negara kecil. Itu pesen manusia bengong orang panggil. Ada je alasannya. Selagi hidup, macam-macam alasan kau nak cakap. Selagi mana kau hidup, besok kau mati, kau jawab besok depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya cubalah optimis sikit, kan? Pergi belajar, tanya pengalaman. Semalam kan dia buat demo kan, tengok beza sebatan syariah dengan sebatan hudud macam mana. Yang apa ni, sebatan apa tu, yang undang-undang biasa ni lah, law biasa yang manusia cipta ni, dia punya sebatan dia nak sebat tu, dia macam warm up tu, dengan tukang-tukang sebab pusing-pusing kan. Sekali sebab tu tuan-tuan, boleh tercabut nyawa kau tak. Rabak buntut. Memang buasir 40 hari cakap banyak tak ada. Itu bos sekali sebatan. Kena 3 kali sebatan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati pucuk, kau tahu tak? 3 kali sebatan. Serius aku cakap. Tapi kalau sebatan syariat, tengok macam mana. Macam ini je gitu je. Benda boleh buat. Anda boleh tengok Brunei buat macam tu tuan-tuan. Negara-negara Arab yang kaya-kaya yang lain tu semua apa dia fikirkan? Tak malu ke tu? Ni jauh ni satu umat yang tak reti bahasa Arab, yang tak pernah bertemu Rasulullah SAW, bersungguh melaksanakan hukum Allah dengan sebab apa? Sebab mereka beriman adanya hari akhirat. Mereka beriman besok Allah akan tanya kau nak jawab apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka raja ini raja yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia diarahkan supaya bermula pada hari ini, dia beri tempoh kepada rakyat dia supaya belajar betul-betul 6 bulan daripada bermula pada hari ini. 6 bulan akan datang, habis 6 bulan kita laksanakan hukum hudud. Tak ada alasan kita tak tahu pun, kita tak ada, apa dah masa dah. Jadi benda ni sebenarnya kena buat. Setuju ke tidak tuan-tuan? Ada sesiapa tak setuju, cuba angkat tangan, cuba tengok. Kalau dia angkat tangan, kalau dia mati malam ni, kau jangan sembahyang jenazah dia. Biar dia sembahyang sendiri tuan-tuan. Dia mandi sendiri, dia guling-guling kapan sendiri, lepas tu dia gali kubur sendiri. Jadi itulah sebenarnya boleh sangat nak laksanakan hukum Allah ni, boleh. Cuma tak nak je. Tu je. Sungguh tak sungguh aja. Payah sangat. Brunei boleh buat kan. Alhamdulillah. Jadi kita harap semoga keberkatan Brunei itu berjangkit ke negara kita Malaysia, insya-Allah. Amin. Okay. Jadi itu saya sebut yang memuliakan kita dalam dunia ni ialah ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW dengar budak ni baca. Betul sebutannya. Summa inna tilawatahu tadumu ala ta'athur bima yatlu wa waqafatuhu tadullu ala wa'yi lima yaqra wa husni fahmin wa husni fahmin. Nabi dengar baca budak ni, segi berhenti tu, waqaf dia tu kena dengan ayat tu. Setengah-setengah orang kalau dia waqaf tu dia tak faham. Contoh ada satu dalam Quran surah biasa kita baca, tapi kalau kita silap berhenti kat situ, jadi haram hukumnya. Surah apa? Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Kan? Wailul likulli humazatin alladhi jama'a malahu wa adada yahsabu anna malahu ahlana kalla la yunbadhana fil huda wa ma adraka. Kan? Tak boleh. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Kalau orang tak faham kan, dia berhenti. Fawailul lil musallin. Kalau dia sengaja berhenti dekat situ dan dia faham maknanya, boleh jadi murtad tu tak? Maknanya apa? Sebab dia berhenti, fawailul lil musallin. Neraka willah bagi orang yang bersembahyang. Dia saja berhenti, dia faham makna, dia saja berhenti, boleh rosak akidah dia. Tapi tak boleh berhenti kat situ. Kau kena sambung.
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu maka neraka waillah bagi orang yang sembahyang dan lalai dalam sembahyang mereka. Yang masuk neraka tu yang lalai, bukan yang sembahyang. Kan? Dia pergi belasah, fawailul lil musallin. Neraka waillah bagi orang sembahyang. Kalau dia faham makna tu dan dia sengaja berhenti, boleh rosak tidak dia. Jadi kadang-kadang kita dengar orang baca Quran, kita nak tahu orang ni faham ke tidak, kita boleh cam melalui cara dia berhenti. Kalau dia berhenti kena dengan cerita, kena dengan ayat, dia faham lah ni. Kadang-kadang orang main gendam, main langgar je kan, dia sambung pun ikut dan dia sambung ayat-ayat. Nabi dengar bacaan Zaid bin Thabit, Nabi kata budak ni faham budak ni. Berhentinya pun cantik, sambungan ayatnya pun betul. Fasurra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi merasa gembira. Iz wajadahu fawqa ma wasafuhu wa zadahu sururan bihi itqanu lil kitabati. Nabi seronok. Nabi kata budak ni pandai luar biasa ni. Bacaan pun betul. Lepas tu pula Nabi dengar cerita pandai menulis. Sebab zaman tu jarang sangat budak pandai menulis. Dia buta huruf je ramai. Tak payah zaman Nabi lah, zaman sekarang pun ramai orang buta huruf kan. Kalau kita pergi kamp pelarian Syria tu, ada budak pelarian ni kan. Dia pelarian Syria ni tuan-tuan, dia macam-macam kategori lah. Kalau serangan tu berlaku di bandar, yang lari tu orang bandar, kira orang educated, orang senang, pelarian juga. Tapi kategorinya orang terpelajar, orang cerdik. Contohlah yang lari ke Malaysia ni, kebanyakannya kira terpelajar, adalah harta sikit-sikit. Tapi yang tak boleh nak lari, yang duduk dekat sepadan Turki, sepadan Jordan, sepadan Lubnan, ni semua kategori kita panggil orang kampung lah. Ya, orang kampung. Kalau tempat kita contoh, tak baik pula sebut tugas hati lah kan. Orang kampung lah senang cerita kan, bukan kampung baru. Kampung baru bandar bro kan, barang. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok kan, tak tahu tu, tak reti nak baca, tak faham, duduklah dekat perkemahan pelarian. Dan tuan-tuan pergi tengok kem pelarian, Allah kesiannya lah, dekat tengah-tengah padang pasir. Padang pasir tu pula sejauh mata memandang, terang macam tu, duduk dalam kemah. Kalau musim panas, ya Allah panasnya lah cuaca. Lalat ni duduk kat muka baby. Kalau sekali kau tengok, mati apa budak ni, mati dah. Lalat tu kat luar hidung, keluar masuk telinga, masuk hidung kan. Contoh, taklah masuk, taklah. Tapi dah banyak sangat lalat. Sampai lantak kau lalat, itulah. Kita baru seekor lalat dah muhara. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bila dengar bacaan Zaid bin Thabit, Nabi seronok. Nabi kata budak ni faham, cerdik. Kemudian dikhabarkan kepada Nabi bahawasanya Zaid ini pandai membaca, pandai menulis. Lagilah Nabi seronok. Lalu apa kata Nabi kepada Zaid bin Thabit? Ya Zaidun, ya Zaidun, ta'allam li kitabatal yahud fa inni la amanuhum ala ma aqul. Faqala labbaika ya Rasulullah. Nabi kata dekat Zaid, tadi cerita apa tadi? Kat padang pasir kan? Kat kamp pelarian tu tuan-tuan, kalau musim panas, panas sangat, teramat-amat panas ya, dengan debu, dengan angin panas dia. Kalau masuk pula musim sejuk, Allah, teramat-amat sejuk, sampai boleh mati budak-budak dengan sebab sejuk dekat tengah-tengah padang pasir. Ana jumpa seorang pelarian Syria, tapi dia ni kira berharta lah, sebab dia duduk dekat Turki. Dia datang dekat Jordan nak jumpa kami, ada urusan. Ana tanya dia, banyak-banyak negara Arab, mana negara Arab yang paling elok layanan kepada rakyat Syria? Apa dia kata? Dia pun fikir. Tak ada, dia kata. Tak ada satu pun negara Arab yang anggap pelarian Syria ni macam saudara seagama. Kan? Bukan kau, aku. Kau jangan nak masuk negara aku, menyusahkan negara aku. Tu. Kalau ada pun dia kata Mesir. Mesir itu pun zaman siapa? Zaman Dr. Mursi. Masa Mursi jadi presiden, Mursi bawa masuk orang Syria, bagi kerja, peluang pekerjaan. Bila Mursi jatuh aja,
orang Mesir yang jahat-jahat ni, cari siapa mana orang Syria, tangkap, bawa dekat kedutaan Syria. Tujuannya supaya apa? Dia tengok orang ni dikehendaki oleh Bashar Assad ke tidak. Kalau dikehendaki, masuk dalam penjara Mesir, tunggu masa jadi hantar semula ke Syria. Bila sampai Syria, tak tahulah sama ada masuk penjara, kena seksa ataupun dibunuh. Maknanya teruk. Dalam dia kata apa? Satu je negara yang paling bagus layanan kepada pelarian Syria ialah negara apa? Turki. Turki je. Padahal Turki itu bukan negara Arab pun tuan-tuan. Turki, bahasa Turki lain. Kalau kita dengar orang Turki cakap, memang wajibul hunah tak faham. Bahasa dia apa benda aku tak faham. Tapi dianggap pelarian Syria tu macam tetamu. Kalau tuan-tuan tengok kamp pelarian Turki dengan kamp pelarian Za'atari dekat Jordan, jauh langit bumi. Kamp pelarian dekat Turki tu, dia ada macam dia buat musalla, masjid, besar masjid. Ada dalam tu ada emporium, boleh beli, boleh apa, dikawal keselamatan. Bila time orang masa waktu ada azan sembahyang Jumaat. Mana orang pelarian Syria ni, walaupun duduk kawasan kamp pelarian dekat Turki tu, dia tak terasa terasing, bahkan terjamin makan minum dia dekat kawasan tu. Tapi ada dekat kamp Za'atari tu, sial tengok. Kalau muka budak-budak kan, tengok muka duduk kepala dia, kita akan kata berapa tahun nampak tak mandi ni. Itu muka berkuping, poreng, rambut keras kerentung, macam bulu biri-biri kan. Kata apa? Negara berperang. Jadi kita ni tuan-tuan boleh tengok, sedih pun ada, serabut pun ada kan? Jadi kita ni yang tak berperang ni alhamdulillah. Wah, tapi kena ingat, kita memang negara kita aman, tapi kita jangan langsung tak ambil hal dengan negara orang lain. Kata, siapa suruh perang? Padan muka dia. Kau cakap ini elok sikit, Allah tak balakan kau lagi. Kalau Allah balakan kau tahu ya? Okey tuan-tuan, itu iklan ketika saya di Jordan Raya Haji baru-baru. Nabi pun tanya, Nabi kata dekat Zaid, ya Zaid, pelajarilah bahasa Yahudi. Fa inilah amanukum ala ma aqul. Nabi kata, aku tak percaya dengan Yahudi. Kadang aku cakap lain, dia tulis lain. Aku cakap lain, dia tulis lain. Faqala, maka berkata Zaid bin Thabit, labbaika ya Rasulullah, saya akan ikut arahan kau ya Rasulullah. Fa'akabba min tawihi ala al-ibriyati hatta hadaqaha fi waqtin yasir. Dia pun mula belajar bahasa Yahudi. Dia belajar kat mana tuan-tuan? Madinah lah. Sebab Madinah ni ramai orang Yahudi. Sebelum masyarakat Arab duduk di Madinah, masyarakat yang mula-mula duduk kawasan tu ialah golongan Yahudi. Dan kita pernah cerita dulu, kenapa Yahudi mula-mula sekali duduk dekat kawasan Madinah ataupun Yathrib. Sebab Yahudi dah berlama buat kajian bahawasanya Nabi akhir zaman akan berada di Madinah. Jadi Yahudi ni pindah daripada Palestin pergi dekat Madinah, duduk dekat situ dengan harapan mereka lah orang pertama bertemu dengan Nabi akhir zaman, dan mereka lah orang pertama beriman dengan Nabi akhir zaman. Tapi tanya Allah, ia sungguh bertemu dengan Nabi Muhammad tapi tak beriman. Sebab apa? Sebab bila diorang tahu Nabi Muhammad bukan di kalangan bangsa Yahudi. Bila tahu, bukan Yahudi, dan bangsa mana? Bangsa Arab, kita boykot Nabi. Ya. Kalau Yahudi, kita terima. No Yahudi, no Nabi, no Rasul. Yahudi ni kurang ajar tuan-tuan. Baru-baru ni masa kat sana tu, kita orang nak pergi sembahyang di Masjidil Aqsa. Ya, sebab katanya boleh masuk lah. Walaupun saya dalam hati kata tak payahlah pergi. Tu negara Yahudi, harap jadah tu. Tapi kita kan ramai kan, jadi kawan-kawan pun ada nak pergi juga. Tak apalah kita pergi. Tuan-tuan tahu tak nak kabur Yahudi ni? Kita nak masuk ke sepadan Israel. Israel tu bumi Palestin yang dirampas oleh Israel. Bila kita masuk, dia punya checkpoint lah kita panggil, ataupun tempat apa panggil, cek barang, cek bag ni kan. Apa benda panggil, immigration itulah. Kita beratur contoh dari sini, dia punya check tu dekat tu tangga tu. Nak daripada sini nak sampai ke situ dekat 2 jam. Gila tak gila Yahudi tengok. Kenapa? Dia buat beratur tu, palang besi tu kan, bukan terus macam tu.
Dia buat gini. Contohlah kat kita sana kan, kita kena masuk palang besi masuk sini, buat tu, lepas tu belok, belok, macam tu dia buat ni. Mau tak 2 jam. Orang punyalah ramai dengan budak kecil, dengan orang tua, dengan la haula wala quwwata illa billah. Yahudi ni sombong, jangan cakap lah. Memang sombong-sombong pun belagak muka. Kudu kiri bawa apa M16, M40, benda M apa yang pendek tu, kalau pakai M16 panjang sangat kan. M apa? M majalah. M14 kan, bawa kudu gila belagak. Lepas tu cop pasport. Tak macam mana seorang kawan kita ni, takdir Allah, dia cek ada cop Gaza. Gaza. Member kena panggil, kena soal jawab. Kau buat apa dekat Gaza? Ni. Lepas tu kawan ni pun ceritalah hantar bantuan kemanusiaan. Dia pun cek senarai nama yang dikehendaki. Sekali cek nama mamak ni ada dalam tu. Dia kata, kau ingat tak kau pernah naik kapal? Kau kata kapal? Kapal mana Langkawi ke, Pulau Tioman ke, Pulau Bangkok ke? Cuba kau ingat kau naik kapal, kau ingat tak? Lala kawan, kau ingat. Dia pernah ikut satu rombongan. Lepas pada peristiwa, kalau tuan-tuan ingatlah, masa dulu ada kita pergi hantar bantuan melalui kapal dekat Turki, Marvi Marmara, yang kena serangan helikopter Israel Legon tu kan. Lepas pada tu ada satu lagi rombongan nak pergi hantar lagi bantuan. Jadi semua yang pergi tu nama dia dah dalam senarai Yahudi Israel ni. Hamba Allah ni nama dia ada. Tadadang. Nama kau ada. Alamak. Kena soal wal jawab. Berjam-berjam. Kita orang ditahan selama 7 jam dekat immigration ni. Etikaf lah apa etikaf? Bengong sungguh Yahudi ni tuan. Memang jahat. Saja dia. Lepas tu ada kawan kita pula, ada lagi 2-3 orang memang ada cop Gaza. Habis kena panggil belaka. Kau buat apa kat sini? Kau buat masuk Gaza? Katalah ni kerja humanity, hantar bantuan kemanusiaan. Kenapa kau pergi hantar? Kenapa kau tak bank in je duit? Kita nak tengoklah apa progresif kerja yang kita buat, perkembangan kilang motif, macam-macam lah. Siapa yang berkenan dekat Gaza, bagi nama kan? Sampai giliran aku pula, aku konon-konon lah berlakon tak pada cakap orang putih. Mula kita pakai berlakon-berlakon tak pada cakap orang putih. Datang dia punya bos perempuan belagak nak mampus. Kita buat bodoh kan. Dia pergi, not English, no Israel. Aku mau bantu datang apa ni? Maknanya kalau kau tak pada cakap orang putih, kau tak boleh masuk Israel. Ludah je rasa muka je kan. Bukan Israel lah, bodoh, Palestin. No English, no Israel. Lepas tu kawan-kawan mengalah lah kan. Pergilah, kenalah interview. Sampai giliran Nana, English, no English. Arabi. Dia nak cakap Arab dengan aku. Aku dengar dia cakap Arab, aku rasa nak muntah. Teruk gila kau yang begitu cakap kan. Dia tanya, kau nak pergi mana? Mana kau sampai kat sini, kau nak pergi mana? Kalau bahasa Arab, bahasa standard, aina tadhhab, aina anta zahibun. Kalau bahasa pasar, when right. Dia kata apa? Wentoh. Kena tahu apa bewok gitu. Wentoh. Aku pencam yang ujung roh tu. Maknanya tanya pergi mana lah ni? Aku kata lah, Al-Aqsa. Muslim? Nah, Muslim. Jadi saya punya soalan tak banyak pasal aku tak pada cakap orang putih. Dia pun nak tanya pun, dia pun tak pada cakap Arab. Selamatlah aku. Yang lain semua tak jadi nak berlakon pasal pada cakap orang putih Melaka. Kan canggih tu. Jadi dia siap tanya alamat, bagi alamat kat Shah Alam. Alamat Shah Alam. Bagi nombor telefon, bodoh kata Yahudi. Lepas tu adalah kawan kita ni tengah bodyboarding, kita takkan gambar dalam immigration tu, takkan gambar. Member dah panik. Member tu, yelah dia nak delete kan. Dia keluar risau Yahudi ni. Keluar risau. Belagak. Bagi dia, bunuh kita ni tak ada benda tuan-tuan.
Kalau dia kata dia bangsa terpilih, tahu tak? Dia bangsa yang paling Allah sayang. Selain daripada Yahudi, sama taraf dengan anjing dan babi. Arab tu, bagi dia Arab tu macam anjing lah Arab ni. Yang kita Jawa kaum baru ni, cicak kobeng kau tak? Cicak genggo. Apa kelas kau tapis siamang gagap kau ni. Dia punya sombong tu, memang kita boleh tengok cara dia berjalan, cara dia bercakap. Dia berasa dialah bangsa yang paling Allah muliakan. Yahudi tuan-tuan, dah lah, cukup lah. Kata Yahudi baik, terajam sekejap lagi kan? Memang jahat. Tapi kita akan lihatlah kejahatan-kejahatan mereka ni di akhir zaman. Sekarang pun dah jahat. Dan akhirnya kita dah ditahan 7 jam, tak makan, tak minum, tak apa, lohong lah kat situ. Daripada pagi sampailah sepadan tutup, sepadan Israel tutup, sepadan Jordan pun tutup. Dia pun bagi pas, balik Jordan. Kita pun balik masuk angin, keluar asap. Tapi kurang-kurang kita dah kenal ni muka Yahudi. Tengok, inilah perangai Yahudi, manusia yang sombong, amat sombong. Ya. Kalau kita tengok, dia cek orang Arab kan. Jadi kan dalam Palestin kan ramai lagi orang-orang Arab Palestin yang duduk dalam Palestin tu. Orang tua-tua, orang-orang anak-anak kampung kan, bawa balik pada haji, bawa air zam-zam, banyak lah. Dia rasa air zam-zam ni juga pokok ada bahan peletup ke kimia ke apa ke. Ni Yahudi kan, orang tua-tua kan dia bawa beg zip yang panjang tu kan, dia wanita panjang tu, penuh baju. Dia bongkak habis, bongkak legai selai-selai. Kok ada bom tangan terselit celah pada ni kan. Dia legai habis, dah legai, kau longgok lah, kau masuk di dalam beg. Ni Yahudi ni banget. Longgok. Allah Ta'ala takdirkan puak-puak ni duduk dengan geng-geng orang Arab. Orang Arab ni pun kalau tuan-tuan tengok pun kasar juga perangai ni. Elok benar lah tu. Berjiran dua ni, Yahudi dengan orang Arab. Dia tak boleh Yahudi duduk kampung baru tuan-tuan. Pasal kita ni baik sangat. Tak apa, habis lalu dia pun orang juga. Okeylah. Jadi Nabi SAW suruh Zaid bin Thabit ni belajar bahasa Yahudi. Sebab Nabi kata Yahudi ni tak boleh percaya. Dia pun belajar. Anda pernah bagi satu riwayat, dia menguasai bahasa Ibriyah. Ibriyah ni bahasa Yahudi dalam tempoh 6 bulan sahaja. Memang cerdik Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala. Kita ni nak boleh belajar bahasa Arab. Masa saya belajar kat Syria dulu, dah 3 tahun Hege tak faham lagi kan. Lepas tu pun belajar lagi, boleh dah sikit-sikit. Dia sebenar nak faham, nak pandai bahasa Arab ni tuan-tuan, dia kena satu je. Cara macam mana tuan-tuan? Kalau kita nak pandai cakap Jawa, makan tempe gitu. Nak pandai bahasa Arab ni, kahwin dengan Arab. Itu cara ni. Itu pun kalau berani lah. Kemudian bila dia dah menguasai bahasa Ibriyah ni, Nabi kata belajar pula bahasa kedua, bahasa Syrianiyah. Ini bahasa Syriani, bahasa Syria yang lama dulu, yang ditulis kitab-kitab Taurat dengan bahasa Syrianiyah. Kalau dekat Syria tu, satu nama tempat tu apa namanya? Allah lupa. Itulah ya, asal bahasa Syrianiyah ni, bahasa tertua di dunia. Lalu Zaid bin Thabit pun belajar sampai dia menguasai 2 bahasa ni, Ibriyah bahasa Yahudi dan bahasa Syrianiyah, bahasa yang tertua di dunia. Untuk dia menulis surat, kalau Nabi suruh tulis surat, dia akan tulis surat. Nak terjemahan perkataan Nabi, dia akan terjemah pada 2 bahasa yang masa itu merupakan bahasa yang diguna pakai. Fa asbaha al-fata Zaid bin Thabit tarjumani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Taala mentakdirkan Zaid bin Thabit menjadi penterjemah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Yahudi datang kan, Yahudi nak kelentong Nabi, tak boleh kelentong. Zaid bin Thabit ada, aku faham, kau jangan terberang aku lah. Dia pun faham bahasa Yahudi. Walamma stawsaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min rasanati Zaid wa amanatihi, lama kemudian Zaid ni semakin matang, semakin besar, semakin dewasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada satu jawatan yang teramat mulia, yang jarang sangat sahabat lain boleh dapat. Apakah jawatan tersebut? Faja'alahu katiban
di wahyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan tugas sebagai penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza nazala syai'un minal Qur'an ala qalbihi, setiap kali turun je ayat Al-Quran, Nabi akan panggil Zaid, ya Zaid, uktub ya Zaid, tulis. Allah baru sebentar tadi menurunkan ayat sekian-sekian, maka Zaid pun tulis ayat tersebut. Fa iza bi Zaid bin Thabit yatalaqqa al-Quran an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit menerima, dipanggil apa? Talaqi. Talaqi ni berhadapan. Talaqqa ni makna kalau dulu orang panggil talaqi ni belajar berguru depan berdepan, menghadap muka guru tu, tu dia panggil talaqi. Orang panggil belajar macam tu yang berkatnya kuat kan. Zaman sekarang dekat universiti jauh, kalau kita masuk dekat dia punya apa tu, dewan tu kan, macam tu profesor dekat bawah tu, budak kat atasnya. Profesor kan tu tak nampak. Itu belum duduk style Amerika, terkangkang, terkoyak, terabak, terkehil. Macam manalah ilmu nak berkat. Ya, sebab tu kalau kita dengar orang-orang dulu belajar berkat, sebab apa tuan-tuan? Sebab dia jaga adab-adab belajar. Ya, antaranya bertalaqi. Talaqi ni kita kata kalau belajar tu menghadap kepala lutut guru dengan kepala lutut anak murid, sampai macam tu. فإذا بالفتى المحظور يتخصص بالقرآن ويرد المرجع الأول لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sehinggalah akhirnya Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, seorang yang diberikan amanah untuk menyalin Al-Quran dan menjadi pakar rujuk dalam masalah Al-Quran, sehinggalah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan akan datang. Zaid bin Thabit di zaman pemerintahan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu masih lagi dilantik sebagai penulis wahyu, menyalin wahyu-wahyu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah pada umur rezeki jumpa lain kali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.